Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tengah hari ini, insya-Allah kita meneruskan pengajian bagi syarahan matan Al-Ajrumiyah karangan Sayyidina Al-Imam Ibn Ajurrum rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. InsyaAllah kita akan mempelajari pada pengajian ini dalam syarahan matan Al-Ajrumiyah pada bahagian perbahasan Al-Af'alul Khamsah, di mana kita sedia maklum bahawa kita telah mempelajari sebelum ini tentang Al-Mu'rabat. Al-Mu'rabat ini terbahagi kepada dua secara umumnya, iaitu Al-Asma' dan Al-Af'al. Jadi secara umum, ijmal, Al-Mu'rabat terbahagi kepada Asma' dan Al-Af'al, yakni Af'alul Mudhara'ah maksudnya. Kerana Af'al madhi ataupun fi'lul madhi dan fi'lul amr adalah mabniyat. Jadi dua ini adalah merupakan mu'rabat. Manakala secara tafsil, secara terperinci terbahagi kepada 8 bahagian. Mu'rabat ada 8 bahagian, iaitu yang pertama Al-Asma'ul Mufradah. Asma'ul Mufradah iaitu yang menunjukkan kepada satu atau kepada satu, sama ada satu tadi bersifat muzakkar ataupun muannas, dan dia terbahagi kepada dua, iaitu Asma'ul Mufradah Munsarifah dan Asma'ul Mufradah Ghair Munsarifah. Munsarifah iaitu dengan maksud ianya tanwin, yang boleh ditanwinkan. Ini munawwanah. Dan hukum bagi munsarifah, sedia kita maklum, turfa'u bid-dhammah, dirafa'kan dengan dhammah, wa tunsabu bil fathah, dinasabkan dengan fathah, wa tujarru bil kasrah. Manakala yang ghairu munsarifah, asma' al-mufradah ghairu munsarifah, iaitu yang ghairu munawwanah, yang tidak boleh ditanwinkan. Yang itu kita telah bahaskan sebelum ini. Wa hiya turfa'u bid-dhammah, dirafa'kan dengan dhammah, wa tunsabu wa tujarru bil fathah, dan nasab dan jarnya dengan fathah. Dan kemudian kita bahas bahawa setiap nama a'jami dan alam muannas, iaitu nama muannas, adalah ghairu munsarif. Nama a'jami iaitu bukan nama Arabi, dan alamnya muannas iaitu nama-nama wanita ataupun nama-nama yang bersifat feminin, maka ianya ghairu munsarif. Yang kedua, bahagian kedua bagi mu'rabat ialah al-musanna. Musanna maknanya ma dalla ala snain, yang menunjukkan kepada dua, bi ziyadati alif wan nun, dengan tambahan alif dan nun, fi akhirih, pada akhir kalimah tersebut, fi halatir raf'i, ketika hal rafa', dan waktu ketika hal rafa', wal ya wan nun, dan dia akan ditambah dengan ya dan nun fi halatai an-nasbi wal jar. Jadi musanna akan di'arab dengan alif dan nun, iaitu dengan adanya alif dan nun ketika hal rafa', dan ketika nasab dan jar dibaca dengan ya dan nun, dia tidak dibaca dengan alif nun lagi. Ra'aitu imra'atain, ja'at imra'atan, ada alif. Dan kalau ketika ra'aitu imra'atain dibaca dengan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga dalam mu'rabat adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim maksudnya ialah ma dalla ala thalathatin fa aksara, yang menunjukkan kepada 3 dan lebih bilangan,
bi ziyadatil wawi wan nun fi akhirih, yang ditambah dengan waw dan nun pada hujungnya, pada hujung kalimah tersebut, fi halatir raf'i, ketika rafa', wal ya wan nun, dan ditambah dengan ya dan nun di belakangnya, fi halatai nasbi wal jar. Jadi jamak muzakkar salim salah satu daripada mu'arabat, perkara yang di-i'rabkan, yang berlaku perubahan pada hujungnya, tapi dia bukan perubahan dengan baris, tapi perubahan dengan huruf di belakang. Bukan alif nun, alif dan waw dan nun ketika hal rafa', dan ya dan nun ketika hal jar dan nasb. Yang kelima, yang keempat, jam'u muannasi as-salim. Jamak muannas salim. Apa makna jamak muannas salim? Ma dalla ala salasatin fa aksara. Juga yang menunjukkan kepada bilangan yang lebih, 3 dan lebih, tapi ditumpukan kepada yang mana bi ziyadati alifi wat ta. Cuma beza di antara jamak muannas salim dengan muzakkar salim. Muannas salim ditambah di hujungnya dengan alif dan ta pada akhirnya, dan wa huwa yurfa'u bid dhammah, rafa' dengan dhammah. Ja'at muslimatu, al-muslimatu, tamam. Dan wa yunsabu wa yujarru bil kasrah, ra'aitu al-muslimati. Boleh. Itu dinasab dan dijarkan dengan kasrah. Dan yang kelima, jamak taksir, kita telah selesai, iaitu maksud jamak taksir ma dalla ala thalathatin fa aksar, tetap juga, iaitu lebih daripada 3 dan lebih bilangannya, bitaghyiri fi sirati mufradih. Ini berlaku perubahan pada sirah mufradnya. Dan jamak taksir terbahagi kepada 2. Dia sama macam mufrad, iaitu ada padanya munsarif, iaitu jamak taksir yang boleh dibacakan dengan tanwin. Jadi keadaan munsarif ini dibaca ketika rafa' dengan dhammah, wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil kasrah, dan ketika nasab dibaca dengan fathah, dan ketika jar dibaca dengan kasrah. Manakala jamak taksir yang ghairu munsarif, yang kedua, iaitu yang tidak boleh ditanwinkan, yurfa'u bid dhammah, dirafa'kan dengan dhammah, wa yunsabu wa yujarru bil fathah, dan halnya ketika nasab dan jar dibaca dengan fathah. Baik, dhabit bagi setiap jamak taksir yang ghairu munsarif, tamam. Dhabit bagi jamak taksir yang ghairu munsarif ialah kullu jam'in salisuhu alifun ba'daha harfan. Setiap alif, setiap jamak yang huruf ketiga dalam jamak tersebut adalah alif, dan setelahnya terdapat 2 huruf. Masabih atau masajid. Alif ada pada huruf yang ketiga. Jid, jim dan dal, yakni 2 huruf ada setelah alif. Ataupun salasah, ataupun 3 huruf. Awsatuhunna sakin, atau 3 huruf di belakang dan tengah-tengahnya sukun. Masabih, ba, ya, ha, dan huruf ketiga, huruf yang tengah-tengah daripada 3 huruf tersebut sukun. Ini dhabitnya bagi jamak taksir yang ghairu munsarif, iaitu sirah muntahal jumu', dengan sirah muntahal jumu'. Itu keadaan yang ketiga. Keadaan yang kelima, yang mana merupakan mu'arabat. Keadaan keenam ialah asma'ul khamsah. Kita telah pelajari, iaitu abu, akhu, hamu, zu, fu, zu. Dan keadaan 5 asma'ul khamsah, ini nama-nama khusus ini, yang 5, ini dirafa'kan dengan waw. Turfa'u bil waw, wa tunsabu bil alif, wa tujarru bil ya. Ini dinasabkan dengan alif dan dijarkan dengan ya, bi syarti an tudafa ila ma ba'dah. Syarat dia mesti dia idhafatkan kepada setelahnya. Abu fulan, akhu fulan, akhuka, abuka, dan seumpamanya. Sabi'an, yang ketujuh, al-af'alul mudhara'ah. Jadi af'al mudhara'ah, fi'il mudhara',
Iaitu yang akhirnya dalam keadaan sahih. Wahia sahihatul akhiri, turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil fathati wa tujzamu bis sukun. Ini dirafa'kan dengan dhammah dan dinasabkan dengan fathah dan dijazamkan dengan sukun. Tengok, dia tidak ada lagi jar. Mana dia fa'il? Fa'il sudah ujungnya jadi jazam, dia tidak lagi jar. Dia hanya ada dua aja, nasab dengan rafa'. Yang sama seperti isim, cuma yang membezakan antara isim dengan fa'il adalah ketika jar. Mereka tidak disebut, tidak ada hal jar, mereka hanya ada hal jazm. Itu ketika mana sahihul akhir, yakni huruf akhirnya bukan salah satu daripada huruf illah, alif, waw dan ya. Baik, kalau mu'tal akhir ataupun pada ujung huruf tersebut, fi'il mudhari' tersebut berakhir dengan mu'tal, iaitu dalam keadaan ada huruf waw ataupun alif ataupun ya, maka turfa'u bid dhammah, ya akan rafa' dengan dhammah juga, wa tunsabu bil fathah, turfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathah wa tujzamu bi hazfi harfil illah. Jadi dhammah tadi mungkin muqaddarah, fathahnya pun buat muqaddarah, dan dijazamkan dengan hazaf huruf illah pada akhir fi'il mudhari' tersebut. Kalau ud'u ada, itu dah masuk dalam fi'il amr. Nanti kita akan tengok nanti. Yang ke-8 af'alul khamsah. Yang ini kita akan belajar pada hari ini, iaitu af'al al-khamsah. Al-af'alul khamsah ini yang bahagian terakhir bagi mu'rabat yang akan kita pelajari. Af'alul khamsah, atau yang kita telah maklumkan dalam pengajian, bahawa sebutan yang lebih baik bagi 5 fi'il ini adalah dengan amsilatul khamsah. Digantikan dengan af'alul khamsah. Imam Ibnu Ajurrum menggunakan istilah af'alul khamsah. Aku lihat tidak ada masalah apa. Kenapa dipilih oleh sebahagian ulama dengan amsilatul khamsah? Karena bukanlah sirah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina itu adalah sirah yang tidak boleh ditukar. Sebenarnya dia hanya misal sahaja kepada wazan tersebut. Karena boleh dibaca dengan yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina, dan boleh ditukar kepada yajlisani, yattajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina, boleh ditukar dengan berbagai perkara. Jadi yaf'alan, taf'alan, yaf'alun, taf'alun, taf'alin, ini hanyalah misal sahaja. Jadi dipanggil amsilatul khamsah. Tetapi kalau digunakan oleh sebahagian masyayikh dengan af'alul khamsah, maka dimaksudkan tadi dengan af'al tadi dengan jinsul af'al tadi saja. Jenis af'al yang berbentuknya demikian, sirahnya demikian. Jadi af'alul khamsah ini ada sirahnya yang kita sebutkan tadi, yang ada ziyadah alif dan nun, dan ada ziyadah waw dan nun di belakang, dan ya dan nun di belakangnya. Jadi contoh yaktub, bagi fi'il mudhari'nya yaktubu, maka kalau ditukar kepada sirah af'alul khamsah, maka akan jadi yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktibina, taktubina, taf'alina, taf'alina, taktubina. Jadi yaktub, kalau kita tengok perkataan yaktubu, itu pada hujungnya ada tambahan alif dan nun 2 kali, iaitu yaktubuna, yaktubani dengan taktubani, 2 keadaan. Dan ditambah waw dan nun di hujungnya 2 kali juga. Yaktubuna dengan taktubuna. Dan kemudian ketika ada satu keadaan dalam keadaan ya dan nun, ini taktubina. Jadi kalau kita sebut al-walidan, al-wildan
yaktubani ad-darsa. Wildan ni bukan nama orang, wildan tu. Wildan di sini maksudnya dua orang budak yang menulis kedua-duanya akan pengajian. Antuma taktubani ad-darsa. Jadi yaktubani kita mengetahui bahawa ianya adalah penggunaan kepada ghaib yang dua. Huma yaktubani. Faham? Manakala taktubani pula digunakan dengan ta di depannya dengan fa'al mudhara'ah ini. Antum, dan semuanya adalah fa'alul mudhara'ah, fa'al mudhara'. Dan kemudian al-awladu yaktubuna ad-darsa. Ini digunakan untuk jama' muzakkar. Antum taktubuna ad-darsa. Digunakan juga untuk jama', tapi digunakan untuk khitabul jama'. Antum. Wa anti taktubina ad-darsa. Ini digunakan untuk sirah anti. Ya, yaitu khitab kepada muannas. Taktubina. Boleh? Jadi alif isnain, alif nun tadi yang bersambung dengan fa'il mudhari' itu menunjukkan bahawa fa'il tersebut berlaku daripada dua individu, yang mana permulaan bagi fa'il tersebut ya, dan boleh jadi permulaannya dengan ta. Yaktubani taktubani, yadrusani tadrusani, yaqumani taqumani, yafuzani tafuzani. Jadi tunjuk kepada dua orang. Manakala wawul jam'i, wawul jama', waw dan nun di belakang ditambah, itu pula bersambung dengan mudhari' yang menunjukkan kepada perbuatan tersebut berlaku daripada 3 orang dan lebih, atau 3 individu dan lebih. Dan kadang bermula dengan ya, dan terkadang bermula dengan ta di depannya. Yaktubani, taktubani, yadrusuna, tadrusuna, yaqumuna, taqumuna, yafuzuna, tafuzuna. Nampak? Dan ya muannasah muqatabah pula, itu bersambung dengan fa'il mudhari'. Jadi ya nun, bina. Dia akan baca bina. Yang ni bersambung dengan mudhari' menunjukkan bahawa perbuatan tersebut berlaku daripada seorang wanita. Seorang wanita yang mana kita sedang berbicara dengannya. Ini maksudnya muqatabah, yang kita sedang berbicara dengannya. Jadi permulaan mudhari'nya akan bermula dengan ta dan penghujungnya dengan ya muannasah. Tamam? Jadi contohnya seperti taktubina, tadrusina, taqumina, tafuzina, takrumina, tashkurina, tu'ajilina. Itu contohnya. Jadi kalau kita perhati dengan baik bahawa nun bersama dengan alif tasniyah, nun ketika dengan alif nun, taktuban, yaktuban, nun dia dalam keadaan apa? Kasrah. Taktubani, yaktubani, ni kasrah. Dan ketika dengan wawul jama', maka dia akan berada dalam keadaan apa? Akan berada dalam keadaan yaf'aluna. Nun dia akan jadi fathah. Tamam? Begitu juga ketika berada dalam keadaan dengan muqatabah muannasah. Taf'alina, nunnya akan fathah. Jadi 3 keadaan fathah nun, dan 2 keadaan yang permulaan adalah kasrah nun. Yaktubani, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Faham? Baik, bagaimana kita nak i'rab fa'il ini? Kalau kita jumpa dengan sirah begini, dengan 5 contoh begini, maka jawapannya adalah dengan kita merofakkannya dengan nun. Jadi fa'il mudhari' ini rafaknya dengan nun, ay bisubutin nun. Ada nun di hujungnya.
dan ketika nasab dan jazam dengan dihazafkan nun. Manakala alif isnain dan wawul jama' dan ya muqatabah itu ianya adalah merupakan asma mabniyah fi mahalli raf'in fa'il. Alif isnain tu dan ya-nya yang ada pada wawul jama' waw tadi dan juga ya yang ada pada fa'il tersebut. Maka ianya adalah asma mabniyah fi mahalli raf'in fa'il. Jadi contoh kita i'rab al-wildani yaktubani ad-darsa. I'rabnya pada al-wildani al-mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Okey. Wan nun tu apa dia? Iwadun 'anit tanwin. 'anil harak anit tanwin fil ism al-mufrad. Bagi pada kita sebut belum ni? Wal harakah. An-nun iwadun 'anit tanwin wal harakah fil ism al-mufrad. Jadi nun tu nun apa dia? Nun iwad 'anit tanwin. Yaktubani fi'l mudhari', fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun. Alamatu raf'ihi thubutun nun. Ini disabatkan nun tadi, tidak dibuang. Li'annahu minal af'alil khamsah. Karena dia af'al khamsah. Wal alif pada alif pada yaktubani tadi itu adalah ismun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Atau di'arab dengan apa lagi? Alif? Boleh i'rab dengan cara lain lagi? Ada? Zahid? Ada cara i'rab lagi? Tak ada. Jadi alif tu apa dia? Ada apa dia? Dia taqaddumkan fa'il. Fa'ilun mabniyun ala sukun fi mahalli fa'il, okey. Fa'il. mabniyun ala sukun. Tak ada itu. Antum ambil mana tu? Mana? Ada tu. Tulis. Fa'il mabni ala sukun. Lepas tu fi mahalli rafa'in fa'il juga. Baik. Kau buka tak? Untuk dah? Baik. Tak apa. Jadi boleh sebut dengan alif mabni ala sukun. Ismun mabni. Alif ini adalah isim mabni ala sukun fi mahalli rafa'in fa'il. Boleh buat dengan fa'il mabni ala sukun fi mahalli rafa'in. Itu je. Ad-darsa maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah fi akhirih. Tamam. Dan ismul mufrad kerana dia ism mufrad. Dan ni i'rab yang mana merangkumi semua sekali lah. Antuma taktubani, al-auladu yaktubuna. Waw tu pun akan jadi apa? Waw. Al-waw ismun. Al-waw ismun. Al-waw ismun mabni. Kalau disebut harf, maka dia tak akan kalau harf memang mabni lah. Kalau harf memang mabni lah. Jadi alif ni adalah isim mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Atau boleh sebut dengan fa'ilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Boleh juga. Tamam. Ini contoh yang kita sebut tadi lah. Ini kita sebut tadi. Saya tulis. Ini al-wildan al-wildani yaktubani ad-darsa. Al-wildani yaktubani ad-darsa. Ini dah i'rab dah. Dan nun ni apa dia? Iwadun
anil harakati wa anil harakah wa tanwin fi fil ismil mufrad. Yaktubani Arabnya fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Tamam. Wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Tamam. Wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Teh. Lihat. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun dhamir baris, no? Wa fa'ilu dhamirun barizun muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Ini salah satu i'rab lagi. Fa'iluhu fi mahalli raf'in saja, cukup. Fa'iluhu dhamir baris muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in. Boleh juga i'rab dengan tadi subutin nun. Lepas tu kita pecahkan al-alif, boleh juga al-alif dhamir atau ataupun sebut dhamir lagi jelas lah, kata dia adalah isim. Dhamir baris muttasil. Ya. Ataupun kita nak i'rab alif ismun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Atau boleh juga i'rab dengan yang ketiga, alif tadi apa dia? Al-alif tadi fa'ilun terus. Fa'il mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Ada tiga i'rab boleh. Boleh dengan cara ni boleh. Boleh dengan ni pun boleh. Boleh dengan ini pun boleh. Ni i'rab pada mana ni? Ni pada alif ni. Tiga boleh. Sama ada boleh i'rab dengan fa'iluhu dhamir baris muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in. Atau boleh i'rab tu keluarkan alif tu, al-alif ismun mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Atau boleh sebut juga al-alif fa'il mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in. Boleh? Nampak? Ad-darsa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Boleh. Di dalam Quran Allah Ta'ala sebut alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi i'rab yu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi an-nun. Nah, ini subutun nun li'annahu min al-af'alil khamsah. Dan waw kita boleh sebut ada wa fa'iluhu dhamirun baris muttasil. Mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in. Boleh sebut. Ataupun boleh sebut ismun mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Atau boleh sebut lagi al-waw yu'minun. Waw apa dia? Fa'ilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Boleh. Mana apa tak? Dalam Quran Allah telah sebut wan najmu wasyajaru yasjudan, alif nun. Sama i'rabnya dia tadi.
Lagi dalam Quran Allah Ta'ala sebut ata'jabina min amrillah, ata'jabina. Ta'jabina fi'lun mudhari' marfu'. Wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Jadi kita sebut ini fi'lun mudhari' marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Alamatu raf'ihi an-nun ay thubutun nun li'annahu min al-af'alil khamsah. Wal ya tu apa dia? Fa'iluhu dhamirun barizun muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian nun, dan nun tu pula apa dia? Nun aywa. Nun tu tanda dia, alamat i'rab dia tadi. Alamat raf'in nun tadi. Nun tu alamat i'rab dia. Boleh? Wa mislu al-wildan lan yaktuba ad-darsa. Tengok ni masuk dihazafkan nun. Lan yaktuban. Lam yaktuba, nun dibuang. Kalau tidak tadi tulis yaktubani. Tapi bila masuk lan, maka dibuang nun. Kayak Arabnya al-wildan mubtada dan lan harfu nasbin mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Yaktuba fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu mansubun bilan. Lagi lengkapnya mansubun bilan wa alamatu nasbihi hazfun nun. Alamat nasabnya hazfun nun. Tamam? Annahu min al-af'alil khamsah wal alif mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Alif ni wa fa'iluhu dhamir baris muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Boleh sebut juga macam tu. Boleh juga kita sebut al-auladu lan yaktubu ad-darsa. Wa anti lan taktubi ad-darsa. Semuanya hazaf nun. Nampak? Dan firman Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu. Asalnya tanaluna, lan tanalu. Jadi tinggal waw. Tanaluna asalnya. Boleh. Waw tu waw, tanalu waw. Mana ada lepas dia ada alif. Alif tu alif apa? Alif tafriqah. Alif tafriqah. Boleh tamam? Dan kemudian lam, masuknya lam atau jawazim sama juga, dia akan hazaf nun. Al-wildani lam yaktuba ad-darsa. Tadi lan, ni lam. Dia akan jadi beza maknanya ketika mengaji dalam balaghah apa semua, mengaji beza makna lah. Tapi sebagian kitab nahwu dia akan sebutkan juga. Ada bila masuk lam, dia akan menukarkan. Betul, lam ni harfu jazmin wa qalbin. Dia menukarkan makna mudhari' tadi kepada mudhi, kepada makna madhi. Faham? Dan Allah firman dalam Quran, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Jadi kalau kita dengar orang baca imla, orang baca dan kita nak imla, tengok cara baca dia. Lam yu'minu. Atau dah ada alif belakang. Waw, alif. Jadi jangan ada lam yu'minu. Dia pergi tulis yang lam yu'minu, nun saja tulis. Waw dengan alif tak tulis. Dia kata dia tak faham. Mana kalau lam yu'min, mana boleh baca yang lam yu'minu. Bila baca lam yu'minu, kita tahu dah nak tulis. Kalau ni mesti af'alul khamsah. Dan waw dan kemudian dihazaf nun. Jangan tulis nun. Ganti dengan alif. Faham? Yang tu. Jadi kita jelas di sini bahawa af'alul khamsah itu cara untuk kita kenalnya. Jadi kalau kita perhati af'alul khamsah ni, kalau kita sebut yaqumu zaidun, jadi yaqum itu adalah fa'il, zaid adalah fa'il. Tapi kalau kita sebut dengan yaqumani, dan lafaz tadi fa'il dan fa'il tadi bersama-sama. Betul, alif tu disebut alif fa'il. Fa'il dan fa'ilnya bersama-sama. Yaqumuna, taqumuna, taqumina. Ya tadi adalah ya fa'il. Dan alif tu adalah alif fa'il. Itu dipanggil dhamir
baris muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Faham? Beza dengan yaqumu Zaidun. Jadi fa'ilnya tadi berasingan daripada fi'il tersebut. Ini beberapa perkara yang tambih perlu diberi perhatian oleh para penuntut ilmu nahwu. Tadi saya ada sikit kesilapan dalam bacaan, jadi minta untuk tambih kepada contoh yang diberikan dalam pengajian Al-Ajrumiyah sebentar tadi. Ini pada video yang sebelum ni lah. Jadi contoh yang kita berikan tadi, saya bacakan wildan, bukan wildan, al-waladan. Kalau baca wildan, tidak sama dengan maksudnya al-waladan. Waladan maksudnya dua budak. Al-waladani. Betul yang juga tadi al-wildani. Al-wildanu lah betulnya. Kalau al-wildanu jadi mubtada'nya dengan apa ni, marfu' dengan dhammah, karena dia adalah jamak taksir. Jadi kanak-kanak. Jadi waladan, al-waladani. Al-waladani baru dibaca dengan kasrah karena dia adalah alif nun tadi tasniyah. Jadi betulkan balik, bukan baca dengan al-wildan tapi baca dengan waladan. Kalau baca wildan dia tidak lagi jadi apa ni musanna, tapi dia jadi jamak taksir. Faham? Setakat itu dulu, minta maaf banyak-banyak ada kesilapan bacaan tersebut, dan moga dapat ditambih dan diberi perhatian oleh para penuntut yang mencatat tadi pengajian tersebut, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.